Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China adalah dua negara yang bersahabat dan berkongsi sempadan laut yang sama. Ikatan sejarah kedua negara ini wujud sejak lebih 1000 tahun lalu. Menurut catatan sejarah, hubungan dua hala persahabatan ini tertumpu bidang-bidang perdagangan, budaya, dan lain-lain kerjasama. Hari ini, hubungan itu telah berkembang dengan pesat melalui bidang kerjasama yang luas. Perkara ini dimudahkan oleh landasan yang kukuh yang diasaskan oleh para pemimpin kedua negara. Asas yang penting itu adalah disemai atas dasar saling menghormati, percaya mempercayai, dan keikhlasan ke arah mewujudkan keamanan serantau. Dalam dokumentari khas menjejaki sejarah hubungan Brunei-China ini, kita akan mengungkap kewujudan hubungan antara kedua negara itu sejak awal abad ke-10 sehinggalah kedua buah negara menjalin hubungan diplomatik secara rasmi lebih 2 dekad yang lalu. Menurut sumber Cina, Brunei dikenali dengan pelbagai gelaran, di antaranya Polo, Pokli, Pokni, dan Wan Lai. Gelaran ini mengikut plat sebutan satu-satu dinasti pemerintahan di Cina yang merangkumi dinasti-dinasti Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing. Ahli sejarah berpendapat, Brunei moden merupakan pewaris Poni yang mulai dicatatkan dalam catatan bertulis Cina pada tahun 977 Masehi. Raja Pokni dicatatkan telah mengutus 3 orang perwakilan ke kerajaan Cina bagi memohon pelindungan kapal-kapal dagang Brunei di pelabuhan Cina. Brunei juga dicatatkan mengiktiraf kedaulatan kerajaan Cina sebagai kuasa di rantau sebelah sini. Menurut catatan Cina, kerajaan Brunei sebelum Islam adalah menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing. Bukti terawal laporan Cina mengenai perniagaan di Brunei ialah pada zaman dinasti Tang tahun 618 hingga 906 yang mencatatkan tentang seorang peniaga dari Cina bernama Lin Luan pada tahun 720 Masehi. Beliau dikatakan membawa pelbagai jenis bahan dagangan dari Cina dan mendapat pemasaran yang menggalakkan dari penduduk-penduduk Brunei. Semasa zaman dinasti Song tahun 960 hingga 1279 Masehi, hubungan di antara Brunei dan Cina bertambah kukuh dan ini menandakan bermulanya hubungan dua hala di antara kedua-dua buah negara. Brunei terus mengecap zaman kegemilangan dan hubungannya dengan Cina bertambah kukuh semasa pemerintahan dinasti Yuan tahun 1280 hingga 1368 Masehi. Brunei dikatakan sebagai pusat pelabuhan yang penting, kaya dengan pelbagai hasil pengeluaran, terutamanya kapur barus, kayu gaharu, dan mutiara. Dengan sendirinya, pelabuhan Brunei berperanan sebagai pusat ekspor dan impor yang terkemuka di Nusantara dan Timur Jauh. Kedudukan mantap Brunei pada ketika itu didokong dengan kajian arkeologi di negara Brunei Darussalam. Pelbagai kesan tinggalan di tapak-tapak arkeologi
yang tersebar luas seperti di permukiman Sungai Lima Manis dan Kota Batu memberikan gambaran terhadap kegemilangan Brunei di waktu silam. Penemuan-penemuan arkeologi dan bukti-bukti bertulis dari masa silam di Brunei dan China membuktikan tentang terdapat hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat antara kedua-dua negara. Salah satu tapak penemuan yang menarik ialah tapak Sungai Lima Manis, di mana bahan-bahan artefak dari China bertarikh abad ke-10, iaitu semasa zaman pemerintahan dinasti Song, banyak dijumpai. Penemuan ini mengukuhkan lagi pendapat bahawa hubungan perdagangan antara Brunei dan China telah sedia terjalin. Tembikar China juga banyak ditemui semasa penggalian arkeologi di Kota Batu. Di sini masih terdapat ratusan ribu pecahan tembikar yang belum dikutip tersebar di kawasan yang luas di tebing dan daratan Kota Batu. Ekspedisi arkeologi di dasar lautan di luar pantai Brunei Darussalam pada tahun 1998 merupakan penemuan penting dalam pemataan sejarah hubungan perdagangan kedua negara. Sebuah kapal yang tenggelam pada abad ke-15 ini mempunyai muatan bahan-bahan Asia yang terbesar pernah dijumpai di perairan Laut Cina Selatan. Kapal ini dipercayai dalam perjalanan ke Kota Batu dan dipercayai dari pelabuhan Guangzhou, yakni Fujian, atau Guangzhou, yakni Guangdong. Keberangkatan Sultan Brunei, iaitu Sultan Abdul Majid ke China kira-kira 600 tahun yang lalu, merupakan catatan sejarah yang penting. Ia menguatkan lagi pendapat bahawa telah wujud hubungan dua hala serta kerjasama antara kedua negara. Semasa berada di China, Sultan Abdul Majid telah mangkat dan makam baginda terletak di Nanjing, China. Penemuan kubur Pukong Chimu yang terletak di perkuburan Islam Rangas adalah salah satu lagi bukti akan kedatangan orang-orang Cina ke Brunei. Tuan Pu dikatakan meninggal dunia pada tahun 1264 Masehi. Penemuan batu nisan ini merupakan tarikh terawal sekali yang pernah dijumpai di Asia Tenggara. Catatan sejarah dari seawal kurun kelima menyatakan adanya pertukaran lawatan-lawatan dan hubungan perdagangan. Semasa pemerintahan dinasti Ming, maharaja-maharaja mengutus perwakilan-perwakilan ke beberapa buah negara di Asia Tenggara, termasuklah negeri Puni, iaitu Brunei. Catatan tersebut menandakan permulaan hubungan ekonomi dan diplomatik antara kedua buah negara yang berterusan hingga ke abad ke-21. Hubungan negara Brunei Darussalam dengan Republik Rakyat China yang berakar umbikan sejak ribuan tahun itu ditubuhkan secara rasmi pada 30 September 1991. Kedua negara menempatkan perwakilan diplomatik masing-masing di Bandar Seri Begawan dan Beijing. Apa yang menarik dalam konteks hubungan keduanya ialah berasaskan kehendak semasa. Pada peringkat awal, ia lebih tertumpu kepada bidang perdagangan sehinggalah abad ke-10. Selepas itu, ia disusui pula dengan hubungan diplomatik. Hubungan dua hala kedua negara ini diperkukuhkan lagi melalui jalinan kebudayaan dan tradisional masyarakat masing-masing. Jalinan itu kini bersifat lebih dinamik lagi hingga ke hari ini. Melalui hubungan persahabatan yang berlanjutan ini, bermulalah lembaran baru di mana hubungan dua hala ini menjadi wacana penting ke arah peningkatan dan perkembangan ikatan
bagi kepentingan bersama dalam pelbagai bidang. Ya, memang betul pada segi sejarah Brunei memang ada hubungan perdagangan dengan negara China lebih pada 500 tahun ya, ataupun lebih pada itu, seperti yang mana tuan maklum. Dan timbulnya yang dikuatkuasakan China ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) yang berkuat kuasa Januari tahun 2010. Ini lagi menambahkan satu jalan yang positif membuka pasaran dua buah negara ini, dan peluang untuk pelaburan dua hala, dan peningkatan ekonomi bukan lagi boleh katakan lebih pada 4 kali ganda lagi dalam beberapa sektor yang saya maklumkan di sini, seperti tadi pertanian ya, aquaculture, bidang padi, petrochemical ataupun kimia, dan juga pemakanan ya, pembinaan, construction, dan juga minyak dan gas ya. Ini mendatangkan satu faedah bukan saja untuk negara China, kerana mereka banyak yang mengeluarkan barang-barang yang lebih cost efektif daripada negara kita ini, tapi kita ini juga mengambil banyak keuntungan daripada hasil dikuatkuasakan China ASEAN Free Trade Agreement itu. Kedua negara juga saling menyokong dan bekerjasama rapat di antara satu sama lain dalam hal ehwal serantau maupun antarabangsa. Ini termasuklah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, APEC, dan lain-lain. Pertukaran lawatan perangkat ketua negara, pegawai kanan kerajaan, serta penglibatan sektor swasta mengukuhkan lagi hubungan yang sedia ada. Pada 30 September 2011, genaplah 20 tahun tertubuhnya hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Rakyat China. Hubungan diplomatik itu terus dipertingkatkan dan diperkukuhkan dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi lautan negara ke Republik Rakyat China pada November 1993. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini merupakan satu mercu tanda bagi mengukuhkan lagi hubungan tersebut sambil membuka banyak lagi peluang kerjasama dalam pelbagai bidang. Beberapa siri pertukaran lawatan, mesyuarat, forum dan persidangan yang dihadiri oleh para pemimpin kedua belah negara, kerabat-kerabat diraja dan pegawai kanan kerajaan telah dengan jelas menggambarkan betapa eratnya hubungan tersebut. China merupakan sebuah negara yang mengamalkan dasar menghormati setiap negara tanpa mengira saiznya. Bagi China, setiap negara mempunyai hak yang sama sebagai anggota masyarakat antarabangsa, yaitu hidup harmoni, bersahabat, bekerjasama antara satu sama lain untuk pembangunan sejagat. Republik Rakyat China juga sentiasa bersedia meningkatkan semua kerjasama politik, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lain, seperti yang terkandung dalam pernyataan bersama bagi mengekalkan koordinasi dan kerjasama dalam isu-isu serantau dan antarabangsa. Sejak penubuhan persahabatan Brunei China tahun 2005, sejak
itu banyak perkembangan pesat daripada segi ekonomi, kebudayaan dan juga beberapa pertukaran dua hala di segi pelajaran, sukan, ekonomi dan juga pelancongan tourism antara dua buah negara. Peningkatan itu adalah sangat pesat dan baru-baru ini dikenal pasti oleh beberapa kementerian bahawa statistik yang tertentu menunjukkan peningkatan yang merangsangkan dari segi kerjasama antara dua buah negara ini. Dan BSCFA berasa bangga kerana main peranan yang positif dan proaktif dalam perhubungan dua negara ini. Kerjasama kedua negara terus diperkukuhkan lagi dengan kunjungan Presiden Hu Jintao ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2005. Kunjungan beliau itu bolehlah disifatkan sebagai salah satu usaha yang memberikan impak yang mendalam kepada hubungan yang sedia ada. Ianya meluaskan lagi peluang ke arah meningkatkan kerjasama yang boleh dimanfaatkan. Pelaburan yang dikenal pasti di bidang construction ataupun pembinaan, agriculture ataupun pertanian, dan juga pembinaan construction dalam bidang minyak dan gas nampak berkembang pesat. Peningkatan beberapa persen, boleh dikatakan 4 kali ganda sejak 2006 sampai sekarang ini 2011, dan statistik yang tertentu yang diperolehi memberi satu petunjuk yang merangsangkan, alhamdulillah ini akan terus berkembang pesat. Jika ditinjau sejak penubuhan hubungan diplomatik dalam tahun 1991, tidak dinafikan hubungan antara kedua negara terus berkembang mengikut peredaran masa. Antara yang ketara ialah kerjasama ekonomi. Apa yang menarik ialah China kini menjadi salah satu rakan kongsi perdagangan yang terbesar bagi negara Brunei Darussalam. China juga memberikan sumbangan dalam penglibatannya melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China oleh pengekspor dan pengimport tempatan. Melalui forum ini, kedua belah pihak telah dapat menjaga kepentingan bersama. Dalam bidang perniagaan dan ekonomi, masih banyak peluang dapat direbut melalui rakan kongsi sektor awam dan swasta. Negara Brunei Darussalam sememangnya menggalakkan usaha sama itu. Ini adalah kerana ia dapat membantu ke arah mempelbagaikan ekonomi negara dari penggantungan kepada minyak dan gas. Perangkaan dalam sektor perniagaan dan ekonomi sejak kebelakangan ini kelihatan meningkat dari tahun ke setahun. Negara Brunei Darussalam dan China bersetuju memperluaskan lagi perdagangan dan pelaburan dua hala dan mengulangi komitmen bagi mencapai sasaran perdagangan dua hala kepada $1 bilion Amerika menjelang tahun 2010. Kerjasama di bidang tradisional itu kini dilaratkan kepada bidang-bidang pertahanan, pendidikan, kebudayaan, media dan antar rakyat dengan rakyat. Kedua buah negara juga terus berusaha untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan mengenal pasti potensi bagi mewujudkan kerjasama di dalam beberapa sektor seperti pelancongan. Karena itu, satu penerbitan dokumen mengenai hubungan sejarah antara kedua negara, pembukaan Dewan Persahabatan China-Brunei dan Halaman Air Brunei telah dilaksanakan. Hubungan kedua negara adalah contoh persahabatan
antara negara besar dengan yang kecil, yang harmoni dan saling memberi manfaat antara satu dengan lainnya. Program pertukaran belia dan kebudayaan juga rancak dijalankan bagi memastikan kesinambungan bagi generasi yang akan datang. Ini termasuklah juga kerjasama dalam pendidikan, kesihatan dan sukan. Kedua-dua negara telah mencapai pemahaman bersama dan salah satu kejayaan yang ketara ialah pembukaan Taman Warisan Brunei di Nanjing yang menunjukkan hubungan berpanjangan kedua-dua negara. Ini merupakan antara mercu tanda kejayaan di mana hubungan dua hala antara Brunei China kini semakin kukuh dan bertambah erat. Sempena 20 tahun hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah mendeklarasi 2011 sebagai tahun persahabatan antara kedua-dua negara.